Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ikhlas kerana Allah akan dibayar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung kembali kuliah kitab kita. Kita menggunakan kitab Khulasah Sirah Nurul Yakin. Pengarang asal dia Syekh Muhammad bin Afifi Al-Bajuri. Kemudian diringkaskan oleh Syekh Umar bin Abdul Jabbar dan diterjemah oleh Abu Hazim Ad-Dimashqi, yakni Ustaz Zamri bin Hashim. Jadi insya-Allah malam ni kita masuk muka surat 2. Muka surat 2 atas sekali tu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ja'a bid-dini islamiyyi, ja'a bid-dinil islamiyyi allazi la yakbalu Allahu yawmal qiyamati dinan ghairahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni penghulu bagi segala rasul, ataupun bahasa mudah dia penghulu bagi sekalian alam lah. Kemudian Nabi ni juga jaa bid-dinil islami, dia bawa datang, baginda membawa agama Islam. Jaa ni benda yang dah lepas, dipanggil fi'il madhi. Fi'il madhi ni dia fi'il, makna dia perbuatan yang telah lalu. Kalau sedang berlaku dipanggil mudhari', lagi akan berlaku mudhari'. Atau fi'il dia ada fi'il madhi, fi'il amar, fi'il mudhari'. Ja'a makna dia telah berlaku. Atau dia kata baginda membawa agama Islam bila? Lama dah, 1400 tahun dulu. Itu ja'a, telah membawa datang agama Islam. Sebab tu dulu sebelum Nabi ada Nabi-Nabi yang sebelum Nabi kita, contohlah Nabi Musa alaihissalam, dia bawa agama Allah lah. Cuma golongan yang beriman dengan Nabi Musa ketika itu dipanggil Yahudi. Dia tak panggil istilah macam kita Muslim mukmin tu. Dia tak panggil lagu tu, dipanggil Yahudi. Tu yang Nabi kata Yahudi berpecah kepada beberapa puak. Satu puak masuk syurga. Yahudi mana tu masuk syurga? Kalau kita faham Yahudi ni semua kufur, bermakna tak ada lah yang Nabi sebut satu masuk syurga tu. Yang satu tu yang beriman dengan Nabi Musa tu lah. Tu Bani Israel tu. Cuma gelaran mereka ketika itu dipanggil Yahudi kerana beriman dengan Nabi Musa dan kitab Taurah yang dibawa oleh Nabi Musa. Itu dipanggil Yahudi. Kemudian satu lagi dipanggil Nasara. Nasara ni orang ataupun golongan yang beriman dengan Nabi Isa dan juga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Golongan itu dipanggil Nasara. Tu pun dalam hadis Nabi sebut juga, Nasara pun berpecah juga. Satu masuk syurga. Nasara yang beriman dengan Nabi Isa juga. Cuma istilah mereka ni dipanggil Yahudi Nasara. Kita pula bila lahir Nabi Muhammad, dibangkitkan menjadi rasul, kita beriman dengan Nabi Muhammad, diberi pula kepada Nabi Muhammad Quran.
Siapa-siapa yang beriman dengan Nabi Muhammad dan Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, orang itu dipanggil Muslim. Faham tak tu? Dipanggil Muslim. Itu Islam tu, Muslimun. Kalau ramai Muslimuna, ada. Itu istilah. Agama satu je, agama Allah. Itu kita bahasa mudah kita, agama yang dibawa daripada Nabi Adam sampai Nabi kita ni, agama yang satu. Cuma istilah orang yang beriman ketika tu dipanggil apa? Itu saja. Maksud dia ketika Nabi Muhammad dipanggil mukmin ataupun Muslim. Dulu dipanggil Yahudi, Nasara. Kemudian Quran pun sebut juga golongan ni, tapi dia tak sebut Yahudi, dia panggil Ahlil Kitab. Atau Ahlil Kitab tu telah beriman oleh setengah Ahlil Kitab. Mana dia? Merujuk kepada Yahudi dan Nasara. Ada. Faham boleh tu? Jadi Nabi yang bawa agama Islam. Sebab kalau kita tengoklah kan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bangsa Arab. Dia mari ke Arab. Jadi daripada Nabi Ismail nak mari ke Nabi kita tu selang masa 2000 tahun tu. Dia tak sama macam Nabi-Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Dia 500 tahun je. Dia tak lama. Tapi mari hak Nabi kita ni dia lama masa. Golongan yang hidup tu ketika belum dibangkit, itulah ahli fatrah tu. Yang kita dah sebut ahli fatrah tu lah. Zaman tu lah. Sebab tu kalau kita tengok dalam sirah, golongan Arab ni, lebih-lebih lagi Arab Quraisy. Arab Quraisy ni mereka kan pergi mengembara, menega kalau bahasa kita. Pergi menega sampai negeri Iraq tu. Yang diperintah oleh Kisra, kerajaan Kisra masa tu. Kemudian mereka mengembara pergi menega sampai ke bumi Syam, bumi Palestin tu. Ketika mana diperintah oleh Rom, Kaisara dia panggil. Jadi atas tujuan bukan menega saja tu. Dia pergi tu. Bukan pergi menega cari makan balah ada. Salah satu pergi menega sambil-sambil tanya tentang agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim kepada akhbarul Yahudi, pendeta Yahudi alim tu. Tanyalah macam mana perjalanan agama Nabi Ibrahim. Sambil-sambil menega tu. Tu dia dapat maklumat daripada sana lah tu. Bahasa mereka ni tak ada Nabi kan, senggang lama tu. Jadi bila muncul Nabi Muhammad, dia bawa agama tu yang kita panggil Islam tu, Muslim tu. Tu dia sebut ja'a bid-dinil islamiyyi. Nabi yang membawa datang agama Islam. Nabi. Itu Islam serah, patuh kepada bahasa. Junjung perintah. Islam. Orang yang junjung perintah, orang Islam lah. Patuh, taat. Itu Islam. Kan? Ni Nabi yang bawa. Kemudian dia kata allazi la yakbalullahu, di hari akhirat, makna dia tidak akan menerima oleh Allah pada hari akhirat dinan, akan agama ghairahu, lain daripada Islam. Allah Ta'ala tak terima. Walaupun agama tu bagi kita kata, agama ni pun nak kebaikan juga. Tak kisahlah nak kata lagu mana pun. Semua agama ni nak kebaikan. Tapi yang diterima di sisi Allah Islamun. Sebab tu tengok belajar tauhid dalam kitab Paku Iman, dia kata apa? Wajib usuli, masuk agama Islam dan kekal di dalam agama Islam. Wajib usuli. Mana wajib usuli ni, kalau bahasa mudah dia, kalau kita tak buat, kekal dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Itu dipanggil wajib usuli. Makna dia kalau tak masuk Islam, masuk neraka. Dalam neraka tu kekal selama-lamanya. Tu usuli. Bila kita ni dah masuk Islam dah, wajib kekal dalam agama Islam. Jangan buat sesuatu yang boleh menyebabkan tertangga Islam. Itu kena mengaji tu. Perkara yang boleh menyebabkan Islam tertangga, perkataan, i'tiqad, perbuatan. Itu yang dok kecoh menikah tu. Ada orang kata murtad ni. Ada orang kata tak. Yang ni kena mengaji. Jangan jadi mufti sangat. Ngaji dulu. Nak hukum-hukum ni, kalau hukum zahir
perbuatan dia tu, hang tahu perbuatan dia tu boleh jadi murtad. Kalau sungguh perbuatan dia boleh menyebab, baru boleh letak hukum. Tak tahu, duk diam sudah. Tengok pandai-pandai. Sekali kita kena. Ini bukan kata kita nak backing dia menikah tu, nak tengok kita ni bila nak hukum berdasarkan ilmu, bukan nafsu. Berdasarkan ilmu. Jadi kita duk belajar. Salah satu perkara yang boleh menyebabkan murtad, perbuatan dia sembah selain Allah. Macam kita sebut, dia pergi sujud. Sujud kat apa ni? Sujud selain Allah atas jalan membesarkan makhluk. Kufur. Pasal perbuatan dia. Jadi kita hukum murtad atas perbuatan tu lah. Jadi sekarang kita nampak lah. Gambar-gambar ni orang boleh buat macam-macam. Takut dia tak buat benda tu, kita pergi kata dia murtad, takut balik kat kita. Tu kena sahih dulu. Jadi jangan tak pandai diam sudah. Cuma kalau kita nak hukum, kita cerita, okey, perkara yang boleh menyebabkan murtad, perkataan. Perkara yang boleh menyebabkan murtad, i'tiqad, pegangan hati. Perkara yang boleh menyebabkan murtad, perbuatan. Suluh tiga tu lah. Baru jatuh. Ni tak tahu apa, baru nak cerita, bubuh dah. Takut tau. Jangan main, sebab tu agama ni dia bukan mudah-mudah gitu. Awak kalau hukum, lagi satu bahaya. Takut balik kat kita, na'udzubillah min dzalik. Sebab tu kita nak hukum berdasarkan benda tu lah. Berdasarkan benda tu. Jadi orang kata murtad sebab perbuatan dia pergi sujud selain Allah. Betul ke dia sujud selain Allah? Nak tengok dulu. Kena betul-betul. Confirm betul-betul. Tahqiq sungguh. Baru jatuh. Ni benda tak tahu sungguh ke tak. Jangan. Bukan kita kata boleh keluar agama mudah-mudah, tak. Kita nak beri faham hukum. Sebab tu jangan pandai-pandai hukum. Ni orang panggil lah ni netizen pula hukum, bukan mufti. Netizen pula jatuh hukum. Biar jadi mufti. Sungguh. Ni nak semua nak hukum ni. Kena mengaji dulu, bukan mudah-mudah. Tengok ulama nak buat keluar hukum, tengok Quran, tengok hadis, ambil ijma' perkataan sahabat, tengok, baru buat keluar hukum. Kita siapa dia ni? Mufti netizen. Jam terus. Nampak tu benda payah nak kita. Sebab tu kita mengaji. Sekurang-kurangnya bila kita nak letak, kita ada asas ilmu tu. Bukan kita bercakap cara nafsu, cara ilmu, suluh cara ilmu. Bila suluh cara ilmu, tepatlah. Suluh cara nafsu, kita tak suka dia. Apa lagi taruh bagi kau sebab apa jadi tu? Sebab makan daging haram. Mana tu 40 tahun daging. Rio kena lah dalam Facebook daging, kata daging mana aku tahu. Saya pun beli. Rare betul. Ni bahaya tengok Allah. Cuma beli-beli tu tak makan. Tu nak jadi rezeki lah. Rezeki tak makan lah. Maksud dia saya belilah benda tu. Daging yang alana benda tu, kan dia produk post tu, saya tengok, daging ni lah aku beli. Duk ada lagi dalam peti ayam. Kangaroo. Wallahu a'lam. Nasib baik tak makan. Tapi sahih tak sahih tak tahu lagi. Cuma riuh lah tu. Tu tengok netizen. Ada kebaikan juga macam tu. Buka post-post benda itu, sekurang-kurangnya kita beringat. Betul tak? Itu bagus. Habak nak hukum ni, kapi-kapi. Nanti sat. Suluh dengan cara ilmu. Sebab Islam ni Nabi bawa. Jadi nak keluar agama Islam ni mesti ada sebab. Gini-gini. Sebab ni baru boleh panggil keluar daripada agama. Tu saya nak cerita tu. Jadi ingat, Allah Ta'ala tak terima selain daripada agama Islam. Walaupun bagi kita agama ni bagus. Agama ni bagus kita kata. Selain daripada Islam kita kata bagus. Bagus tu bagus tak mana? Jangan hang buat sama pula. Islam ni dengan agama ni sama aja. Dua-dua Allah Ta'ala terima. Tu jaga. Yang tu jaga. Tu bahaya perkataan tu. Jadi kita kalau kata sama dari segi semua agama nak kebaikan, tu boleh gagal. Yang tu boleh. Agama ni pun tak suka minum arak. Agama Islam pun tak suka orang minum arak. Jadi kebaikan, sama-sama nak kebaikan. Agama ni nak kebaikan, yang tu boleh terima. Kalau Allah Ta'ala terima hal lain, bukan dia. Ni nampak ni.
la yakbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairah. Allah Ta'ala tak terima agama melainkan agama Islam. Jadi kalau sahabat-sahabat kita yang baik kita dia bukan Islam, berdoa minta Allah Ta'ala beri hidayah. Beri hidayah supaya dia terima Islam. Kita dah Islam dah, kekalkan di dalam agama Islam. Tapi kita tak pergi caci agama lain, biar dia. Kita pegang agama kita, kekal dalam agama Islam. Pasal yang ni Nabi bawa, dan agama ni kekal sampai hari kiamat. Sebab tu Nabi Isa dia tak mari dah ajaran dia, walaupun dia turun akhir zaman esok. Sedangkan dia ada syariat dia kan, Nabi Isa AS. Orang yang beriman dengan dia dulu tu Nasara. Jadi bila dia turun akhir zaman esok, siapa-siapa yang percaya dengan Nabi Isa ni Nasara, tak Nasara dah, Muslim. Faham tak tu? Dia tetap Muslim, dia tak Nasara dah. Pasal Nabi Isa dia tak bawa dah syariat dia. Sebab syariat dia telah dibatalkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tak bawa dah syariat dia. Tu yang orang kata dia lah sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia, wafat. Sahabat Nabi ni kan ramai, yang terakhir wafat ialah Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa? Pasal dia bertemu Nabi dalam keadaan jaga di langit. Dia bukan wafat lagi, jadi dia masih hidup dan dia beriman dengan Nabi, dia percaya dengan Nabi. Dia tu sahabat Nabi yang terakhir, akan dikebumikan di sebelah makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama apa? Islam dia bawa masuk. Cuma adalah dalam setengah kitab kata rukun Islam ni masa tu tinggal 4 je. Kan rukun Islam ada 5 kan, mengucap 2 kalimah syahadah, betul tak? Lepas tu semayang, puasa kan, zakat, haji. Dah 5. Zaman Nabi Isa ni ada setengah ulama' disebut dalam kitab dah tinggal 4 je. Syahadah, semayang, puasa, haji. Zakat tak ada. Zakat tak ada. Macam mana tak ada? Dia kata dalam kitab, sebab tak ada dah asnaf. Asnaf zakat tak ada. Maksud dia asnaf zakat yang melibatkan fakir dan miskin ni tak ada zaman Nabi Isa. Kaya raya. Jadi tak ada dah orang nak terima zakat sebab dia miskin, sebab dia fakir. Tak ada. Kaya zaman Nabi Isa. Sebab zaman tu kuda murah. Kalau berasa nak beli kuda, tunggu. Tu pun kalau hidup lah, kalau umur panjang. Zaman Nabi Isa ni kuda jadi murah, lembu kerbau mahal. Nak kaya belah lembu juga, belah kerbau. Tapi kalau mati awal tak tahulah. Sebab bumi ketika tu subur. Bumi tu ketika mana Nabi Isa esok memerintah, bumi tu subur. Hang tanam pun nak jadi. Hang tanam pun jadi. Cuma orang ni tak berebut dah nak cerita, pasal tahu dah nak kiamat. Faham tak? Pasal Nabi Isa alamat besar lah, alamat besar bagi kiamat. Nampak tu? Ingat molek tu kan? Kalau kata nak ni, simpan sekejap lembu ke kambing. Sebab dia kata orang guna untuk membajak tanah. Lembu, kuda ni untuk perang. Zaman Nabi Isa tak ada perang. Sebab tu kuda jadi murah. Lembu kerbau orang nak beli pasal tanah subur. Tanam belakang rumah je, kacang bendi. Kan? Apa ni buah apa sebut tu? Mata kucing. Semua tanam hidup. Tanam hidup walaupun tangan tu panas mereka tangan tu. Kan lah ni kan bila menanam ni dia tangan sejuk lah kan, orang tua-tua sebut kan. Hang tak boleh tanam ni, tak ada 3 hari mampus pokok. Pasal apa? Tangan panas. Tangan sejuk okey. Kan bahasa orang nak guna tu. Ni tak kira sejuk panas dah. Bumi tu subur. Pacak hidup zaman tu Nabi Isa AS. Jadi agama Islam ni Allah Ta'ala terima. Ingat mulai tu, lain Allah Ta'ala tak terima. Habis tu di dalam kitab Burdah. Ni biasalah orang-orang lama-lama ni dia hafal kan Burdah berzanji ni. Yang main-main. Saya ingat dulu kami di pondok dulu kan, bila marhaban kan, macam orang kampung ni nak buat kenduri cukur jambui. Sini panggil cukur jambui kan. Buat selawat berendui. Sini panggil apa? Berendui juga. Lebih kurang lah. Berendui kan. Cucu dapat cucu apa? Nak cukur jambu tu.
Berendui. Lepas tu orang dulu-dulu dia marhaban. Jenis marhaban ni. Jadi panggil budak pondok lah. Budak pondok mari bawa kitab lah. Kitab marhaban. Kan? Orang kampung tak bawa, dia hafal. Jam terus. Kita ni terkejut tau. Kita buka kitab kan. Marhaban. Depa relax lah. Tak buka kitab lah. Pasal depa hafal. Bukan setakat marhaban tu kan. Doa marhaban tu dia hafal. Dahsyat betul. Dia hafal. Jadi bila kita baca sangkut, dia boleh sambung tau. Tak tengok kitab. Kita tengok kitab sangkut lagi. Gelabah bewak kan. Gelabah lah ramai. Lepas tu orang kampung ni pakar belaka. Bermakna orang dulu tu dia hafal. Kitab berzanji macam kita sebut Al-Jannatu wa Na'im. Depa hafal. Wa muhayyang hafal. Tak mahu orang lama-lama. Tu panggil burdah, kitab berzanji, kitab burdah. Tu yang kadang-kadang depa bila kita sebut keturunan Nabi, depa tahu dah pasal dalam kitab burdah tu ada dah. Tu Nabi ni dia ni perangai dia suka duduk dengan orang miskin, ada dah dalam kitab burdah tu. Tu orang dulu hebat tu. Orang tua-tua dulu. Tengok kita duduk nampak ngaji pun tak orang tua-tua dulu. Jangan duduk sangat. Depa kemas tu. Mengaji dulu. Sebab saya pun mengaji cara Tok Guru berkat kan. Lekat benda tu. Tengok dia kata apa. Imam Al-Bushiri dia kata mengungkapkan syair yang berbunyi Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalain. Ini biasa dalam kitab burdah. Wal fariqaini min urbin wa min ajamin. Dia kena baca style syair sikit lah. Yang ni kena mengaji ilmu arud. Mustaf'ilun fa'ilun payah juga tu. Dia ada rentak-rentak dia. Yang ni kena mengaji ilmu arud. Jadi kita tak payah baca cara arud lah. Dia sebab dia ada macam lagu-lagu sikit. Atas tujuan nak beri orang ni serenuk. Macam kita lah budak-budak hafal. Buat lagu sikit. Cepat ingat. Anak Nabi kita ada 7 orang. Nampak tak? Dia main tu. Kalau anak Nabi ada 7 orang, lupa terus. Tapi kalau buat lagu, ingat. Jadi Arab ni dia syair. Dia main syair. Tu biasa kita duk dengar kadang-kadang dulu arwah Pak Tih, dia kaji buat keluar syair. Syair Matan Jaharah kan. Lalu dia keluar. Apa dia? Fa'alimun Matan Zubak. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qablihi ubadil wasan. Kemudian dia kata apa dia lagi tu? Tak ingat dah. Makan Maggi. Tu ni jangan makan Maggi sangat. Maggi ni main peranan tu ya. Banyak-banyak lah dia sebut tu. Dulu masa kami duduk mengaji di pondok dulu, kalamuna lafzun mufid dukastaqim wasmun wafa' lusumma harfunil kalim. Dia ada rentak tu. Dia mudah ingat. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu. Dia buatlah rentak tu atas tujuan tu lah. Jadi kalau kita baca biasa lah jadi dia. Cuma kalau orang tak reti, dia tak tahulah kita baca tu syair. Kawan saya balik kampung, dia suruh jadi tahlil, baca doa tahlil. Dia tiba jurmiyah. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu. Orang kampung kata, doa pun tak bisa dengar. Dia tak ingat doa tahlil. Dia pun suruh juga. Dia tiba al-kalamu. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bi bad'i wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun. Orang kampung kata, hebat. Hebat apa kitab jurmiyah. Jadi orang kampung kata hebat. Last sekali nak penutup Rabbana. Dia buah tu lah. Mereka kata sakan. Dia cerita, aku punya gelabah ni tahap dewa tu. Aku mana ingat doa tahlil. Lepas tu baca apa? Jurmiyah. Dia pun tak perasan. Sebab dia pun kata aku hebat. Jengkreng terus. Dah nak buat macam mana suruh sangat. Dia pun baca dia jumlah. Jadi orang tak tahu. Buat pula rentak lagu-lagu sikit. Orang kampung kata ni, mau balik pondok macam ni, doa tahlil tak bisa dengar semua hidup. Memanglah jurumiyah. Dengar lagu mana? Ni contoh kan. Dia ada rentak dia. Muhammadun. Ya dah.
Kalau kita baca kan Muhammadun Sayyidul Kaunain, dia adalah rentak. Tinggal lama dah ilmu ni. Ilmu arut dia panggil. Ilmu arut. Dia ilmu Arab ni lebih kurang 13 ilmu. Nahu, sarah, semua masuk dah tu. Mantik, badik, bayan, balaghah, arut. Sekali ilmu syair ni. Jadi dia kata Muhammadun Sayyidul Kaunaini was-Saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajam. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu ketua di bumi dan di langit. Nabi kita ni penghulu bagi kerajaan langit, kerajaan bumi. Bukan kerajaan ayah pen. Tu lain tu kerajaan tu. Cerek besar. Ni kerajaan makna dia penghulu bagi semua alam atas. Alam atas ni diduduki oleh malaikah. Nabi kita ketua. Tu dipanggil alam ulwi atas. Kemudian bumi ni dipanggil alam sufli, alam bawah. Siapa penghulu dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia sebut kaunain. Kaunain ni alam atas, alam bawah. Kemudian wasaqalain. Saqalain ni yang saya makna dia dua yang memberatkan. Maksud dia dua yang memberatkan bumi, jin, manusia. Atas bumi ni ada dua makhluk yang memberatkan bumi, yang mendiami lah maksud berat ni, jin, manusia. Jadi siapa penghulu dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian dia kata serta Nabi kepada dua bangsa dari Arab. Wal fariqain, dua kumpulan, dua bangsa, min urbin, daripada orang Arab. Mana Arab ni siapa ketua orang Arab? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ajamin. Ajamin tu ajam. Ajam ni bukan Arab dia. Nabi kita ni ketua bagi orang Arab dan juga bukan Arab. Kalau bukan Arab, Melayu lah, orang Asia ni, orang Jawa lah, tu bukan ajam. Bukan orang Arab, dipanggil ajam. Faham tak? Sebab tu Imam Al-Ghazali, dia bukan Arab, dia ajam, orang Parsi. Alim. Kalau sebut Arab ni alim, lain pada Arab pun berlambak alim. Tak syarat alim ni orang Arab, cuma asal ilmu ni daripada mereka lah, orang Arab ni. Tapi nak sebut kata Nabi SAW ni dia ketua bagi orang Arab dan juga ajam. Kita ni bangsa yang selain daripada Arab. Itu dulu masa duk mengaji di pondok dulu, kan nama Rasul 25 orang tu, kalau kita baca nama tu ada yang menerima baris dua, Muhammadun, Salihun, Hudun. Yang ada baris dua tu. Kemudian ada yang satu baris, Adamu. Dia tak boleh terima Adamun, tak boleh. Dia baca satu baris. Itu menunjukkan kalimah nama Nabi yang satu baris tak terima tanwin tu dipanggil ajam, bahasa yang lain daripada Arab. Ejaan tu bukan bahasa Arab, bahasa ajam dipanggil. Tapi kalau bahasa tu Arab, biasanya duk baris dua, Muhammadun, Salihun, tu semua Arab dipanggil. Ajam dia tak terima baris. Tu asal nak sebut kata ajam ni untuk bangsa yang bukan Arab. Tak kira lah nak sebut bangsa apa, bukan Arab. Bukan Arab. Tu panggil ajam. Biasa tak kalau kita pergi Mekah, dia kata ajam, ajam. Bisa dengar dia sebut kita ajam, kita kata lah Malaysia. Tak reti juga mu. Ajam tu makna lain pada bahasa Arab. Malaysia ke, Indonesia ke, Thailand ke, Brunei ke, ajam lah. Jadi kadang-kadang driver bas yang ajam. La, Malaysia. Arab tu kadang belah. Dia kata apa? Tapi dia tak cakap lah. Bodoh sungguh. Mana ajam tu lain pada bahasa Arab. Kita na'am ataupun aywa. Itu aywa. Mana betul lah tu. Mana aku ajam. Baru saya sebut ajam min Malaysia. Mana sebut lain pada Arab tu ajam. Arab tu ajam.
Kan? Kita hang jangan macam-macam. Tu macam-macam, bukan ajam. Jaga. Kemudian dia kata an Uqbah bin Amirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana ba'di nabiyyun lakana Umar ibn Khattabi rawahu Tirmizi. Dia kata artinya daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya ataupun fardu takdir masih ada lagi nabi selepasku, kalaulah fardu takdir Allah Ta'ala nak jadikan nabi lagi selepas aku ni, ada nabi lagi, sudah tentu Umar bin Al-Khattab dilantik menjadi nabi. Power tak power? Umar bin Al-Khattab, Nabi kata kalaulah fardu takdir lepas aku ni ada nabi lagi, pasti Umar tu akan dilantik menjadi nabi. Saidina Umar. Kalau Saidina Umar ni nak lantik, Abu Bakar lagi hebat. Faham tak tu? Sebab Saidina Umar dengan Saidina Abu Bakar, Saidina Abu Bakar ni nombor satu. Faham tak tu? Bermakna kalau Nabi kata Saidina Umar ni boleh jadi nabi, Abu Bakar lagi mana dia hebat ni Umar. Orang yang hebat. Kita tengok sikit dia punya dalam satu kitab ni. Nama dia Badrut Tamami wan Nujumis Sawakibi, nama kitab. Dikarang oleh seorang ulama Fatani. Nama dia Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani. Syekh Ahmad Al-Fatani, Tok Guru Tok Kenali. Ada kitab ni Jawi, kitab Jawi. Harga dia tak mahal, RM5 5 Mungkin lah ni naik sikit, RM5 8 naik 3 je. Standard lah tu, minyak pun naik. Okey, buka surat 35. Saya nak cerita Umar ni, Saidina Umar ni, manakib dia. Dia sebut apa ni? Dia kata maka ialah Saidina Umar ni Abu Hafsin. Orang panggil kunyah Abu Hafsin. Hafsin ni singa, bapa singa. Hafsin tu singa. Saidina Umar ni bapa singa. Makna dia, kalau jangan kata kita ni, iblis syaitan terabur lari. Tengok dia lari. Kalau dia lalu lorong tu, pakai tak lalu lah geng-geng tu. Geng syaitan ni tak lalu lah. Punya gelabah tengok Saidina Umar, takut. Saidina Umar ni hebat dia. Kemudian tengok berani dia, hebat dia. Masa dia nak hijrah kan, nak pergi daripada Mekah pergi ke Madinah, dia yang istiharkan dia. Aku nama sekian-sekian nak berhijrah ke Madinah, Yasrib. Siapa yang berani tunggu esok. Kalau nak isteri dia jadi janda, anak dia jadi yatim, silakan tunggu. Seorang tak tunggu. Tunggu dia tebah Saidina Umar. Tak ada siapa berani. Hebat Saidina Umar ni. Perwatakan dia jenis, kalau tak betul dia direct terus dia direct terus dia tanya terus. Kalau dia tak puas hati dia tanya terus. Saidina Umar tu orang yang hebat sungguh. Saya baca satu kisah tu, tak ingat kita apa dah. Dalam kitab Riyadhus Salihin ada satu hadis tu. Dia kata kan Saidina Umar jadi khalifah, masa dia jadi khalifah Amirul Mukminin tu, setiap orang muhajirin yang berhijrah ke Madinah dia bagi 4,000 dirham kot. Mana setiap seorang siapa yang berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, zaman dia jadi pemerintah kan, Islam ni tersebar luas, harta ghanimah banyak dapat. Jadi dia bagi sagu hati seorang-seorang 4,000. Tak kira siapa, janji dia orang Mekah mari ke Madinah, dia bagi bonus ganjaran seorang 4,000. Kemudian kan anak dia Abdullah bin Umar, Ibnu Umar tu, dia pun daripada Mekah mari ke Madinah juga. Cuma Saidina Umar tak bagi 4,000, dia bagi 3,500. Orang kata ni, pasal apa bagi kat anak 3,500?
Sedangkan anak hamba hijrah macam kami juga. Sayyidina Umar kata, sebab aku bawa. Bila aku bawa, dia tak boleh dapat macam hampa. Hampa main sendiri. Oh, sampai perkara tu amanah dia. Dia tak bagi sama anak dia sendiri. Kalau kita anak kita lebih lah. Pasal apa? Anak aku 5,000. Itu yang jam. Sebab tu Nabi berani janji, kalau ada Nabi lepas aku, Umar. Ada satu riwayat lagi, dia tengah duk buat kerja. Kan dia pemerintah kan, tengah duk buat kerja ni. Cuma zaman tu pakai lampu minyak lah, guna minyak. Dia pun tengah-tengah buat kerja, tiba-tiba anak dia ketuk. Dia kata, siapa dia? Dia kata, Abdullah. Saya kata, Abdul Rahman. Ni nak jumpa. Dia kata, nak jumpa pasal apa ni? Nak bincang apa ni? Nak bincang hak keluarga. Dia kata, masuk di padam tu. Puh, duduk dalam gelap tu. Anak dia kata, pasal apa padam ya? Ini kerajaan bayar. Minyak ni hang nak kita peribadi, keluarga kita, tak ada kena-mengena dengan hak kerajaan. Jadi ni lampu ni kerajaan punya. Dia padam tu. Kalau kita buka aircon. Nampak beza dia. Yakin tak bila Nabi pilih Sayyidina Umar? Amanah. Hebat tu. Kita ni boleh pasang selagi apa boleh guna, kita guna habis. Tak apa, kerajaan bayar. Jam tu. Dia tak amanah. Amanah sampai tangan tu. Tu tengok yang tak amanah, tengok. Tu makan daging haram tu. Tu cerita tu tak amanah. Kalau dia amanah, dia fikir tak dosa orang ni. Nak beri makan benda haram ni. Esok nak tobat lagu mana? Melibatkan manusia. Tu bila dia tak amanah. Bila dia amanah, tak boleh benda ni. Kita nak tanggung ke dosa semua orang Islam makan daging haram yang kita bekalkan ni. Itu penting tu, takwa. Bukan taqwa. Takwa tu penting. Nak pilih pemimpin, takwa dulu. Halal haram ngerti dia ni? Ngerti. Baru dia tak berani buat. Nak pasal dia tahu ni haram ni. Ni berdosa ni buat macam ni. Jenuh nak menanggung esok ni. Dia tak buat lah. Ini janji masuk. Habis ni cerita Somalia tu. Bukan di Malaysia. Tuan-tuan jangan perasan Malaysia pula. Somalia tu. Habis tu. Ni tengok, kita baca sikit nak sebut tuan-tuan. Abu Hafsin, dia kata, jadi nasab Sayyidina Umar ni bertemu dengan Nabi di Ka'ab. Kalau kita tengok salah silah Nabi, ada tuan Nabi yang bernama Ka'ab. Sayyidina Umar pun ada Ka'ab juga, bertemu di situ. Nasab Sayyidina Umar bertemu dengan nasab Nabi di Ka'ab, dia kata. Kalau kita tengok sini Umar bin Al-Khattab bin Nufai bin Adi bin Abdul Uzza bin Rabah ibnu Qarti ibnu Zarah ibnu Adi ibnu Ka'ab bin Ka'ab. Okey. Berjumpa ia Sayyidina Umar dengan nasab dengan Rasulullah pada Ka'ab itu. Ka'ab tu nasab dia bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar. Dan adalah diperanaknya pada tahun yang ke-13 daripada beranaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna umur dia dengan Nabi ni lari 13 tahun. Mana Nabi ni tua pada dia 13 tahun. Kalau dengan Sayyidina Abu Bakar 12 tahun. Kita bila ceritakan, kita nampak macam Sayyidina Abu Bakar tua kan? Tak. Abu Bakar tua 18 tahun. Ni ada riwayat kata 12 tahun. Ini kita ambil ni. Sayyidina Umar 13, Abu Bakar 12. Tu disebut dalam kitab ni 13 tahun. Dan kata kil lain daripada 13 tahun. Tu yang mari 15, 14. Banyak dia punya khilaf tu. Cuma di sini hak awal-awal dia sebut 13 tahun dengan Nabi, beza umur 13 tahun. Kalau kata Nabi umur 13, dia baru lahir. Umur Nabi dah 13 tahun. Tu beza dia. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, mana Nabi lebih tua daripada Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Tapi kalau kita baca kisah ada macam nampak lah cara hati kita, macam Abu Bakar dengan Sayyidina Umar tua lagi. Tak. Cuma mati tu sama umur, wafat tu. Nabi 63, depa pun 63. Cuma sama di situ. Dari segi lahir, Nabi lahir dulu. Sebab tu dia berkawan baik dengan Nabi. Itu yang panggil sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar tu.
Tu sahabat Nabi, dia berkawan daripada sebelum dilantik menjadi Nabi lagi. Ada. Kemudian dia kata apa? Dinamakan akan dia ataupun digelar akan dia oleh Nabi SAW dengan Al-Faruq. Al-Faruq, Nabi gelar dia Faruq, mana orang yang membezakan benda batil dengan benda hak. Mana benda ni palsu, benda ni sebenar. Dia tu Faruq, orang yang membezakan benda ni batil, benda ni hak, benda sebenar. Dialah Nabi gelar dia Al-Faruq. Kita Faruq, bunyi cuba apa? Nama apa anak? Faruq. Faruq ni tak elok. Faruq ni rompak bank. Kan cerita-cerita Melayu tengok. Bila Faruq ganas selalu. Padahal Faruq tu gelaran Sayyidina Umar. Kita hari ni buat filem penjahat nama Faruq. Sebut je jahat siapa dia tu? Siapa lagi? Faruq lah. Nampak tu? Faruq tu gelaran Sayyidina Umar. Makna pun cantik tu. Makna pun cantik. Orang yang membezakan benda sebenar dengan benda batil. Tiba-tiba nak rompak bank Faruq. Hareh. Kadang-kadang kena mengaji, tanya juga nak apa nama itu. Nak gelar-gelar. Tak boleh lah, nama cantik dah. Tu nama gelaran Nabi bagi tu kepada Sayyidina Umar. Al-Faruq. Dan Nabi kata, dia kata bila Nabi beri gelaran tu, pada hari masuk Islam ia di dalam rumah Arqam. Hari dia masuk Islam tu, Nabi gelar dia tu Al-Faruq. Pasal dia kata, ya Rasulullah, kita ni bukan duduk dalam agama yang sebenar. Nabi kata, ya, agama yang sebenar. Lepas tu kita duduk menyorok buat apa? Tengok Sayyidina Umar. Kita duduk menyorok buat apa dah kita sebenar? Jom kita tunjuk terus. Tu Nabi gelar tu Al-Faruq tu. Dia menggenapkan angka 40 Islam, orang Islam ketika tu. Zaman dia ni, bila dia masuk Islam, dah berani buat ibadah depan Kaabah. Sebelum ni tak berani. Tapi main dengan Sayyidina Umar masuk, berani terus, menzohirkan terus. Tu Nabi gelar dia Al-Faruq. Hebat Sayyidina Umar ni. Manaqib dia pun dahsyat. Bila kita, dan dengan dialah cukuplah muslimun 40 orang, maka keluar mereka itu dan menzohir mereka itu muslimun akan Islam. Bila dia masuk saja, orang Islam ni pakat menzohirkan Islam terus. Sebelum ni sembunyi, tak berani nak cerita, takut ditangkap, disiksa. Tapi bila Sayyidina Umar masuk, terus istihar tu, saya beriman, saya Islam. Hebat. Tu Nabi serenuk tu, Nabi doa tu, Nabi serenuk, takbir tu, gembira dengan Islamnya Sayyidina Umar. Ada pula seorang lagi pak menakan Nabi, Sayyidina Hamzah. Dua-dua dengan Sayyidina Umar. Tu musyrikin Quraisy tak berani. Ni ada dua orang singa, try lah. Tak berani. Tu kata hebat. Kita kadang-kadang baca sirah, kisah sahabat ni, hati ni berasa nak jumpa. Berasa hati, macam mana mereka ni. Tak tahu, hebat sungguh Nabi tarbiyah. Tu kadang-kadang kita cenderung hati kan, masing-masing dia adalah minat masing-masing. Macam kita cerita kisah sahabat, macam kita cenderung kepada Sayyidina Abu Bakar. Ada orang dia cenderung kepada Sayyidina Umar pasal watakan. Dia masing-masing lah tu. Tapi semua sahabat ni terpilih. Tu Nabi sebut, kalau ada Nabi selepas aku, nescaya Umar orangnya. Padahal Sayyidina Umar. Dan ingat dialah orang pertama buat bid'ah. Ingat mulai, dia pertama buat bid'ah. Nabi kata ada Nabi lepas aku buat bid'ah pula, tak masuk neraka. Tu kerana bid'ah ni kena mengaji. Bid'ah pandai-pandai. Bid'ah buat apa ni? Kumpul orang semayang tarawih. Dia yang kumpulkan semua orang semayang tarawih. Dulu semayang masing-masing. Ada orang semayang menjurunu, ada lah 2-3 orang ikut, sana ada 2-3 orang macam tu. Jadi bila dia tilik tengok, tak cantik lah, dia kata lah ni kita himpun semualah buat satu tempat. Di Madinah ni kita buat satu, di kampung satu. Yang orang kampung jauh-jauh nak mari ke Madinah ni, nak mari ke Masjid Nabawi ni jauh, kita buat di sana tu. Lantik imam. Tu yang bermula era tu, berkumpul tu, main tarawih tu. Sayyidina Umar buat, Nabi tak buat. Bid'ah lah tu. Mana tu? Tu bid'ah yang dibuat.
tapi bid'ah yang baik tu. Ini dia kata ni lah bid'ah yang paling baik. Antara yang baik bid'ah ni, kumpul kau orang sembahyang tarawih ramai-ramai. Tu tengok dia buat. Jadi tu kadang-kadang kita nak faham bid'ah ni tak boleh buat terus ke lagu mana. Nanti tak ngaji lu. Azam banyak tempat tu. Masuk waktu banyak tempat ni. Boleh teruskan sikit? Boleh lah. Sebulan sekali nak habis lagu mana baru sebaris. Apa tinggal dah tu. Tu lebih kurang cerita dia. Kemudian tengok satu hadis lagi nak berhenti dah. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna masali wa masalul anbiya'i min qabli kamasali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin min zawayahu faja'ala an-nasu yatufuna hawla hadzal baiti wa yaquluna ma ahsana hadzal bait laula hadhihi al-labinatu fa ana al-labinatu wa ana khatamul anbiya'i muttafaqun alaih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan aku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku. Nabi kata aku dengan nabi-nabi sebelumku ni diumpamakan, dia kata seperti perumpamaan seorang lelaki yang membina sebuah rumah. Nabi buat contoh, nak bandingkan aku dengan nabi-nabi dulu ni, macam ada seorang ni dia buat rumah, dia bina rumah. Dia kata rumah itu dia bina dengan kemas dan cantik. Lawa sungguh rumah tu dia buat, dengan dalam ceiling dia gantung apa bala alam macam ni lah. Dengan ada mozaik pula, mozaik import daripada Itali tu. Bukan import daripada Gunung Kapur, daripada Itali tu. Baik punya, semua luar negara. Panggil pula Eric Deco buat. Comel lah, dari segi luaran dalaman cantik lah, ngam. Nabi kata comel sungguh dia buat rumah, kemas cantik. Tetapi ada satu bata yang dia tidak meletaknya di satu penjuru rumah. Rumah tu cantik dah, dia tinggal satu lubang bata. Nak tahu? Rumah ni comel dia, siapa tengok pun memang lawa sungguh. Tapi ada satu lubang bata, dia tak buh bata tu, dia kosongkan lubang. Lelaki ni buat. Kemudian dia kata maka orang ramai mengilingi rumah itu. Orang pun masuk rumah duk puji, kata cantik lah rumah ni. Mereka berkata alangkah cantiknya rumah ini, cuma kekurangan satu bata lagi. Semua orang puji cantik rumah ni. Bila pergi tengok tang lubang tu, sayang, tang ni ya slack sikit, kalau bahasa kita lah, tang ni ya jam sikit, tang ni lah kurang sikit. Tang lain semua okey dah ni, tak ada masalah ni, tapi tang ni je. Tang semayang, tang mengaji cantik dah, tang tak tembak dahi tu masalah sikit. Nak kena tembak dahi dulu. Dia ada lah kekurangan itu, biasa lah. Nabi buat umpama, rumah cantik, orang masuk duk puji-puji, lalu orang kata apa? Tang ni je sayang, tang lubang ni. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata maka akulah bata yang terakhir itu, yang melengkapkan kecantikan rumah tu. Rumah dah cantik dah, nak beri komplit cantik, tak ada kurang dah ni, aku lah. Nabi kata akulah pelengkap tu. Tu Nabi kata akulah bata yang terakhir itu, akulah penutup sekalian Nabi. Ni nampak ni. Ni muttafaqun alaih. Sebab tu mengaku saja ada Nabi, selepas dia umat dia mengaku. Na'udzubillah, murtad. Pasal hadis muttafaqun alaih, ijma' ulama. Kalau ambil dalil Quran, dalil hadis, ada ijma' ulama lagi. Tiba-tiba hampir mengaku lepas dia umat Nabi, kufur. Na'udzubillah min zalik. Sebab tak ada dah, akulah pelengkap semua. Mana sebelum ni cantik dah Nabi-Nabi bawa ni, mari aku pelengkapkan hak cantik semua. Nampak tu? Tu Nabi menyempurnakan terus semua benda yang Allah Ta'ala utuh daripada Nabi Adam sampai ke dia, komplit cantik Nabi buat. Kemudian diwarisi kepada sahabat dia pula. Nampak? Sahabat pun buat lah macam ni, ada ijtihad semua. Cantik belaka tu. Kemudian disambung pula oleh tabi'in.
Nampak tu? Cantik buat susun kitab pula bagi kita faham hadis macam mana Nabi sebut dulu tu. Cantik. Kemudian tabi'in ambil pula. Syarah lagi kitab hak tu daripada tabi'in, syarah bagi faham mudah lagi. Mari pula ulama-ulama ni buat pula daripada Arab ke Jawi pula nak bagi kita faham. Cantik dah susunan. Mari kita akhir ni tak boleh pakai. Kitab ni lain macam lah kitab ni. Kitab buat ni kitab Jawi. Jangan mengaji lah. Oh, hebat tak mana hang. Berapa kitab karang? Karang-karangan bahasa Melayu pun tak lepas. Berapa kitab hang karang? Tu pelik itu. Kalau tak ada ni, haduk karang kitab kita duk baca ni, agak-agak kita reti dah hadis Nabi. Kita bukan reti dengan Arab ni, nak kena tengok terjemahan pula. Bayang kalau tak ada ulama yang terjemah tu, agak-agak kita boleh baca ni. Nganga lah. Nampak? Itu ke jangan sangat. Waktu hebat orang dulu ilmu. Tak padan dengan kita. Kita nak kritik. Rasa kita hebat. Sekarang kita benda. Orang dulu hebat sungguh. Bukan nak kata memang ilmu dia tinggi sungguh. Kadang-kadang tak sampai dah. Itu hari ni kadang-kadang pelik juga. Duk tengok kitab ni hak kecil-kecil tak tengok tu, tengok atas. Oh, dia kata saya ni kitab-kitab ni saya tengok kitab tu kami di pondok tak mengaji weh. Kitab ni kitab induk tau. Daripada kitab ni keluar daripada Fathul Qorib, Iqna' semua daripada situ lah. Dia tak mengaji tu, mengaji tu. Mengaji pula mana tengok terjemahan. Haram betul. Kau mengaji hak tu. Orang tak buat kitab tu. Kadang-kadang kitab ni dia ada untuk rujuk saja. Nak faham susah. Pasal dia induk. Tu yang mari ulama syarah kitab tu jadi banyak tu. Nak beri kita faham hak ibu tu lah. Tapi kena baca syarah. Hampir baca hak tu terus. Kena faham lah. Sesak lah. Aduh. Itu kadang-kadang tak faham tu pelik juga. Tanya mengaji kitab apa? Kitab yang orang duk minum teh boh tu. Tu. Bukan yang tu. Kitab tu lah. Kitab induk Imam Syafi'i tu. Biar betul. Takkan tak mengaji tak? Kami tak mengaji tak tu. Oh, dia kata leceh tak mengaji tak tu. Dia kata kami hak mengaji hak bawah pada tu. Hak tak lepas. Bukan tak lepas. Betul korek pun tak lepas. Bukan duk mengaji yang tinggi lagi. Orang tu baca kitab tinggi. Tu kadang-kadang menengung tu orang mengaji. Taubat aku tak main lah. Pasal apa? Tak faham langsung. Dah ambil tinggi. Padanlah level-level kita bawah ni. Tu kadang-kadang mengaji benda-benda gitu. Cuma saya nak sebut kata jasa tu tak boleh dinafi dah ulama silam ni. Tu yang Nabi sebut awal. Nabi kata akhir zaman akan muncul golongan yang melaknat umat dahulu. Nampak tak? Umat dahulu hebat-hebat tu. Tabi'in dia kata, sahabat tinggi dia kata, dia pertikai sahabat, dia pertikai ulama-ulama, imam-imam mazhab. Oh, jam tu. Tuan tengok jam tu. Nabi sebut tu. Oh, hang baca pun tak boleh. Nak tambah nak pergi kata dia, nak buat kitab sendiri tak apa. Upin-upin boleh lah tulis, buat buku upin-upin. Karangan apa boleh lah, buat cerita Doraemon boleh lah. Ni kitab bukan senang-senang nak karang. Dengan tak tahu cerita lah, dengan ilmu cukup lengkap nak buat, lepas tu kena tengok kitab ni, nak dapat kitab ni. Tak tahulah akhir zaman ni. Beringat sikit. Saya sebut gini, Nabi kata aku pelengkap bagi semua yang lengkap dah, cantik dah tu. Tapi aku beri lengkap semua. Jadi hak ambil kerja aku ni sahabat lah. Tengok turun pada tu. Tu tabi'in sampai ulama tu. Tu Nabi sebut al ulama warasatul anbiya. Tu Nabi sebut tu. Pasal depa ni yang faham betul benda aku kata. Jadi bila kita nak ambil hadis Nabi, kita kena tengok ulama sebut tu, syarah hadis tu lagu mana. Baru kita faham betul maksud Nabi. Ni kita sendiri pergi ambil, lepas tu kita kupas ni jam terus. Tu salah faham tu. Nampak tu? Dia dah habis. Kemudian dia kata firman Allah dalam ayat surah Ali Imran ayat 85, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin
yang bermaksud sesiapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima, dan dia di akhirat nanti termasuk di dalam golongan orang-orang yang rugi. Tu ingat molek tu. Sebab tu jaga agama bagi betul. Kita dah agama, jaga. Sebab tu dia wajib, bila kita dalam agama Islam, wajib kita syahadah. Ada setengah ulama kata sehari 5 kali. Kita dah Islam dah, kita tak payah wajib masuk agama, kita dah memang Islam dah. Tapi wajib kita syahadah sehari 5 kali. Sebab kita semayang 5 waktu dalam tasyahud akhir. Tasyahud awal tu sunat. Tasyahud akhir tu, sebab tu wajib kita syahadah sehari 5 kali. Sebab kita dah Islam, memperbaharukan syahadah. Bila? Dalam semayang 5 waktu tu lah. Macam kita baca tasyahud akhir tu. Ada setengah ulama kata tak, seumur hidup sekali saja. Seumur hidup sekali mengucap, sebab kita dah Islam dah. Nampak tu. Apa tak kata agama. Jangan buat mudah-mudah gitu. Habis tu. Wa huwa min nasali sadati Quraisyin wa ashrafu qabilatin min Makkatil Mukarramati. Wallahu a'lam. Tanda di situ. InsyaAllah kita akan bertemu lagi tahun depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'ala namtarifina wa rizukna ya rabbi faman nabiyina muslimin alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.